أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Setengah daripada hal mereka itu, yakni kelakuan mereka itu orang salihin. Setengah kelakuan mereka itu orang yang sembahyang subuh dengan air sembahyang isyak. Ada setengah mereka itu. Bukan semua ada setengah-setengah mereka sembahyang subuh dengan air sembahyang dengan wuduk sembahyang isyak. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Maka dia sembahyang subuh dengan sembahyang isyak ni, jadi kita boleh ihtimal, kita boleh tanggungkan kata dia itu tidak tidur. Dia tak tidur, ataupun dia tidur hal keadaan dia duduk merapatkan punggung. Tersambil-sambilan dia buat amal dan berzikir apa saja, dia tidur dengan kelakuan dia duduk begitu ya. Itu makna katanya dengan air sembahyang isyak. Maknanya mereka itu tak tidur. Maka ihtimalkan mereka itu semayang, dan boleh ihtimalkan mereka itu berzikir. Itu mereka tidur hal keadaan mereka itu duduk. Karena tidur duduk ni air semayang tidak jatuh, tak gugur air semayang, air wuduk tak gugur. Itulah setengah ada orang solihin macam tu, banyak orang macam tu. Karena mereka sentiasa beribadat, beramal kepada Allah SWT. Maka dengan petunjuk mereka itu kita ikut. Maka dengan ni ta'alluq pada kata kita ikut belakang. Ta'alluq mana gantung atau bersakuk pada kita ikut belakang. Tadi kalamnya, maka kita ikut. Siapa kita? Yakni ma'asyiral mu'minin, segala puak-puak orang-orang yang beriman. Tu kita. Siapa kita? Ma'asyiral mu'minin, segala puak-puak orang-orang beriman. Ikut dengan petunjuk mereka itu orang salihin. Apabila kita ikut mereka, maka kita akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika lemah daripada banyak, dan jika lemah daripada mengerjakan banyak, kita tidak ada kekuasaan untuk kita nak kerjakan amal banyak, tidak ada kuasa. Seperti mereka mengerjakan amal lepas isyak hingga sampai subuh. Maka kita tak kuasa macam tu sampai subuh tu.
maka dikerjakan sedikit barang kuasanya seorang tu. Maka dikerjakan sedikit barang kuasanya, yakni sekadar kuasanya seorang. Kerjakan sikit sekadar kuasa saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiada memberat oleh Allah Ta'ala akan diri seorang melainkan qadar sesuatu qadar apa? Melainkan sekuasa-kuasanya seorang. Qadar dia kuasa banyak mana banyak tu lah. Tak payah kita amal turut demo tu, ikutkan demo. Ikutkan orang dulu-dulu macam orang soleh-solehnya dulu-dulu. Mereka itu amal mereka hebat benar. Tu. Tapi kita tak payah kita gagah setara mana, kuat setara mana, kita ikut sekadar tu sahaja. Tu. Maka datang pada hadis. Maka ada datang pada hadis bahawasanya orang yang banyak tidur malam itu, bahawasanya orang yang banyak tidur malam itu datang pada hari kiamat faqir, yakni sesak dan miskin. Tu sesak miskin apa? Sesak dan papa daripada amalan. Jadi orang fakir akhirat. Fakir, sesak, miskin daripada amalan. Serupa dengan fakir di dunia. Fakir di dunia tidak ada harta baginya. Fakir di akhirat tidak ada amalan ibadat bagi dia. Kenapa? Kerana mereka banyak tidur. Tapi sekarang tidak banyak tidur, banyak bergosok-gosok. Gosok apa? Gosok handphone. Tu dia banyak tidur, banyak tu macam-macam lah. Diri banyak tidur tu pun ada kerugian. Ni orang yang banyak tidur malam itu datang pada hari kiamat fakir. Ni fakir, yakni papa atau miskin daripada amalan. Begitu juga fakir dunia dengan tidak ada harta baginya, tu fakir dunia. Fakir akhirat dengan tidak ada amalan. Fakir dunia dengan tidak ada harta. Tu fakir. Dan orang yang banyak tidur. Orang banyak tidur menghilangkan barakat umurnya, umur orang. Umur dia hilang keberkatan. Menghilang barakat umur, mana hilang keberkatan umurnya, umur orang. Macam manakah hilang keberkatan umur? Yakni umur dia tidak bertambah kebajikan. Umur dia tidak bertambah kebajikan. Umur memanglah 60, 40, 50, 60, 70. Tapi kebajikan dia nak cari je sampai 5 tahun tak boleh. Kebajikan dia. Tapi hidup dunia ni 80 tahun. Hidup di dunia ni 70 tahun. Tapi tak dapatkan kebaikan di dalam umur itu. Tak ada kebajikan. Kenapa? Kerana menghilangkan keberkatan umur. Maka orang yang ada keberkatan umur pendek tapi amal tu banyak. Seperti Imam Nawawi. Imam Ramli. Imam Ramli meninggal dunia umur 33 gitu ya. Umur dia meninggal dunia. Tapi amalan dia memanglah banyak lebih pada umur. Imam Nawawi 40 lebih sahaja tinggal dunia. Tapi amal dia memang banyak lebih pada umur. Mari orang kita pula umur 100 tahun. Tapi amal nak cari 5 tahun tak boleh. Kenapa? Kerana hilang keberkatan umur. Sebab apa? Sebab banyak tidur. Kalau kita tidur 8 jam sehari. Dalam masa sehari kalau kita tidur 8 jam. Maka kalau umur kita 60 tahun, 20 tahun kita tidur. 20 tahun kita dah tidur. Umur kita tidur. Ya baki lagi je 40 tahun. Maka di dalam 40 tahun tu ada kerja, ada rehlah, ada buat tu, ada buat ni. Nak cari pula ibadat dalam 40 tahun tu memang susah benar lah. Kerana ada kerja, terus pagi kita pergi kerja, pukul 8 pergi, pukul 5 petang kita balik.
Macam itulah keadaan kita hari-hari. Nah, 40 tahun macam tu. Kamu ni tidur saja 8 jam. Masalahnya, tu tidur banyak. Kalau dengan sebab begitulah, tidur ni tak perlu banyak. Tidur sekadar dapat kesihatan. Kalau tak tidur membawa kau tak sihat. Mesti kena tidur. Karena tidur ni satu makanan badan. Kalau tak tidur membawa ke badan kita tu banyak penyakit. Nah, banyak penyakit. Lebih lagi kita tidurnya awal masa itu bagus nah. Awal masa kita tidur, akhir masa kita bangun. Awal malam kita tidur, akhir malam kita bangun. Itu bagus nah, cantik macam tu. Itu dia. Dan sia-sia waktunya waktu seorang yang ada mudanya. Muda seorang tu hingga sampai tua. Dan sia-sia waktu masa seseorang yang ada mudanya, muda seorang tu, yakni hingga tua. Hingga sampai tua macam itulah dia. Kerana dia banyak tidur. Sebab ni orang cidik tidur tak banyak. Yang selalu tidur banyaknya orang boy. Bodoh. Ingat, masa belajar pun tidur. Tidur tak ada kira-kira periang dia. Tak ada kira masa, tidur kata. Berbunyi kata wallah alam. Cerah pah kata. Ingat baik tu kamu ni. Suka tidur, orang muda lagi. Lain pada orang tua. Orang umur banyak dah dia tu penat gitu ini. Ni kita duduk. Terus duduk kat pondok ni tidak ada penat apa pun. Tak ada penat apa pun. Bukan kita duk menoreh kita. Tapi selalulah kita banyak tidur. Luang pada tidur tu dia buat apa? Dia buat apa? Kecek. Kecek tu, kecek entar kat habis kecek dia. Tu. Tak ada khabar. Nak ingat piuh pondok apa? Ingat piuh pondok bakar kan koci dia luar. Ingat pi dalam. Ingat baik tu. Dan ketahui olehmu sedikit amal yang berkekalan. Mana sentiasa amal berkekalan tapi sedikit. Ibadat kita sikit akan tetapinya berkekalan. Sokmo-sokmo kita buat amal tapi sikit je. Terlebih baik daripada banyak, yakni banyak amal yang putus. Banyak malam ni tak tidur, zikir, buat amal ibadat, sembahyang sampai cerah. Sampai cerah dia buat amal ibadat, tapi esok berhenti sebulan. Esok berhenti sebulan. Macam juga kalau kita hafal, ada hafalan kat pondok, ada hafal tu hafal ni ke. Mari dia rajin kau baca tak tidur. Mari dia malas sebulan tak hafal-hafal. Dah bagi tahu nak dapat ilmu, kamu kena rajin ke hafal. Sedikit malas sikit tak reti. Tu. Apa otak ni? Maka upuk buat mu ni. Boleh tak embuh ilmu ni. Orang tua sara bagi pitih pula suruh mengaji. Tak say pula nak mengapa. Tu. Kena duk jaga hak lagi. Baik. Tu. Pun buat sikit-sikit sekali belum tidur, hafal. Banyak mana otak pun boleh tu. Tak hafal buat bacaan. Baca 15 minit, 30 minit. Tu. Kalau orang tidak ada mengaji kat pondok-pondok, dia duduk kat rumah, dia buat amal. Sikit tak apa dah amal. Tapi berkekalan. Sokmo-sokmo buat 10 minit. Macam kita buat amal ke, selawat pagi 10 kali, selawat petang 10 kali. Hingga sampai mati. Pagi 10, petang 10. Pagi 10, petang 10. Bukan tu pagi sehari 1000 dia selawat. Tapi sebulan sekali. Itu tak ada dikasihi oleh Allah. Tu. Sabda Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang terlebih kasih amal kepada Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih kasih mana Allah Ta'ala bagi rahmat. Tu. Lebih kasih amal mana amalan ya Allah Ta'ala bagi rahmat yang dikekalkan dia ke amal. Mana amalan yang dikekalkan dia ke amal.
dan jika sedikit sekalipun, dan jika ada, dan jika sedikit ia amal sekalipun, Allah Ta'ala kasih amalan tu. Mana Allah Ta'ala bagi rahmat kepada mereka yang sikit amal akan tetapinya berkekalan. Selawat pagi 10 kali, selawat petang 10 kali. Okey dah. Tak payah banyak. Kita orang lemah ni. Bukan nanti kita mesti kita selawat Allah banyak. Atau amalan pun banyak tak padan dengan tubuh kita. Sekali kita bawakan. Lepas tu putus tak bawa-bawa. Ingat baik tu. Dan sunat mengqadhakan sembahyang sunat yang tersebut itu. Bila sunat mengqadha? Apabila luput akan akan segala sunat tersebut. Apabila luput ia gitu. Apabila luput ia tu sembahyang sunat tersebut itu. Mana daripada sunat tersebut, segala sunat-sunat yang disebutkan dahulu tu, itu sunat mengqadha. Kerana apa? Kerana segala sunat tersebut tu memang ada waktu dia. Macam sunat rawatib boleh kita qadha. Sunat kita qadha. Sunat isyraq boleh. Sunat duha boleh kita qadha. Sunat zawal boleh kita qadha. Tu semua sunat tu yang ada waktu boleh kita qadha. Itu sunat kita mengqadhakan. Karena sunat tu ada waktu. Tu dia. Allahumma ja'alna minal muhafizin wal muqimin as-salah al-mukhlisin liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ij'alna, menjadilah olehmu ya Allah akan kami minal muhafizina, daripada segala orang-orang yang memeliharakan sembahyang. Dengan bahawa sembahyang betul dengan segala syarat dan rukun. Tu. Dengan bahawa sembahyang kita kena dengan syarat dan rukun. Wal muqiminas solah, dan segala orang-orang yang mendirikan sembahyang. Minta Allah Ta'ala menjadikan kita segala orang-orang yang mendirikan sembahyang. Macam mana dirikan sembahyang? Yakni mendirikan zahir dan batin. Iaitu kita sembahyang ke zahir batin. Itu mana al-muqiminas solah. Lagi pula dalam hal kita sembahyang itu al-mukhlisin, yang ikhlas mereka itu liwajhikal karim, bagi zat engkau. Bagi zat engkau ya Allah al-karim, yang maha mulia. Ya rabbal alamin, hei Tuhan yang memerintah akan sekalian alam, yang mengasuh akan sekalian alam, yang mentadbir akan sekalian alam. Macam-macam lah makna rabba tu. Disebutlah kita Bajuri Ibnul Qasim, iaitu ada 16 makna dia. Mana Rabbu. 16 makna semua. Tu. Tatmimul faidati. Ai hadza tatminul faidati. Tatmimul qaba. Mubtada dihazafkan dia. Tatmimul faidati, ai hadza tatmimul faidati. Ini kesempurnaan faedah. Kesempurnaan faedah, mana faedah yang sempurna, kegunaan yang sempurna ni dalam ini. Pada menyatakan yang bergantung dengan raja. Pada menyatakan dia bergantung dengan raja, dan barang yang bergantung dengan dia, dengan raja. Ni habislah masalah semayang tu. Ada lagi masalah muwafiq masbuk lagi ke datang dah. Tapi di sini ni jadi musannif dia selikan, dia menyelangi kitab dia ni dengan dengan bicarakan perkara bergantung dengan raja. Tu. Kerana tu. Asalnya ialah Raja Terengganu. Raja sini yakni asalnya ialah Raja Terengganu. Menyuruh akan Syekh Daud mengarang kitab bicara hal-hal raja. Tu. Asalnya ialah Raja Terengganu. Menyuruh ia akan Syekh Daud. Syekh Daud ni musalli ni lah. Mengarang kitab bicara hal-hal raja memerintah adil atau zalim. Raja minta pada Syekh Daud rahimahullah ta'ala, minta Syekh Daud karangkan suatu buah kitab menyatakan berkenaan dengan raja.
Raja yang merintah adil tak, ataupun yang merintah zalim. Dengan sebab begitulah apabila ada menyuruh raja kepada Syekh Daud, maka selalulah dia pun mengarangkan satu buah kitab. Satu buah bicarakan masalah raja. Dalam Islam ada raja. Ada. Bahasa Arab panggil imam. Imam kalau itlaqkan dalam kitab mana raja. Nah, raja. Tu. Dan barang dia bergantung dengan dia, dengan raja. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Abdullah wa Abbas, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqirus sultana wa ajilluhu fa innahu izzullahi wa zilluhu fil ardi idza kana adlan. Apa makna dia? Ni, muliakan oleh kamu akan sultan, akan raja, dan besarkan kamu akan dia, akan sultan, akan raja. Kena mulia dia, kena besarkan dia. Maka bahawasanya ia sultan, ketinggian Allah Ta'ala, dan bayang-bayangnya, bayang Allah di dalam bumi. Apa bayang? Yakni pengganti Allah dalam bumi. Pengganti Allah dalam bumi. Seperti kita katanya bayang-bayang bagi suatu. Maka bayang tu dikatakan menggantikan suatu itu. Ada suatu, ada bayang. Maka disebut kat sini bukan Allah ada bayang dah. Dikatakan bayang sini cakap dah dalam tasbih. Nah, cakap dah dalam tasbih bayang-bayang Allah, mana pengganti Allah dalam muka bumi. Maka raja ni ya Allah Ta'ala, ketinggian Allah Ta'ala, muliaan Allah Ta'ala dan bayang Allah Ta'ala dalam muka bumi dengan mengadakan raja-raja. Mulia-mulia dan membesar apabila adil. Apabila adalah raja itu adil. Mi kham yu titam, adil betul. Tu dia. Macam manakah keadil ni? Yakni dengan bahawasanya ia memerintahkan dengan dasar yang ditunjuk oleh Al-Quran atau hadis. Tu gitu. Tu mana adil. Dengan bahawasanya ia memerintahkan dengan dasar yang ditunjuk oleh Quran atau hadis. Tu. Itu mana adil. Jadi, manakala lah dia menyuruhkan kita, manakala menyuruhkan kita membuat kemaksiat, itu tak wajib kita mengikutkan dia. Tu. Apabila suruhkan buat maksiat, maka dikatakan raja itu tidak adil. Maka apabila tidak adil, tak wajib taat akan raja yang tidak ada keadilan. Itu dia seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'atal khalqi li maksiatil khaliq. Tiada jenis taat bagi makhluk kerana deraka Tuhan yang menjadikan makhluk. Itu dia. Apabila raja tu menyuruhkan kita membuatkan perkara yang maksiat, perkara yang derakakan Allah, maka ini tak wajibkan kita ikutkan raja atau pemerintah. Sama tu, tak wajib kita ikut. Kerana ada hadis menyebutkan, alal mar'i as-sam'u wa ta'atu ma lam yu'mar bi maksiatin, fa in umira bi maksiatin la sam'a wa la ta'ata. Itu ada hadis begitu. Alal mar'i, wajib di atas seorang, as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan taat. Wajib atas seorang mendengar dan taat. Tapi bila tu wajib dengar dan taat? Malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak disuruhkan dia ke almar'u bimaksiatin, dengan maksiat.
kalaulah dia tidak menyuruhkan kita dengan maksiat. Fa in umira bimaksiatin, maka jika disuruhkan dia akan almar'u bimaksiatin, dengan maksiat, dengan derakakan Allah Subhanahu wa taala, la sam'a wala ta'ata, ya nascaya tiada jenis taat dan tiada jenis mendengar dan tiada jenis taat. Tak kena terima, tak kena taat akan suruhan dia itu. Begitu juga kita tilikkan kepada perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Macam mana Abu Bakar Siddiq kata? Abu Bakar Siddiq kata ketika dia jadi khalifah, apabila dijatikkan dia jadi khalifah, maka dia katalah kepada sahabat-sahabat, hei sahabat, ati'uni, ta'atlah oleh kamu akan aku, ma ata'tullaha wa rasulahu, selama ta'atlah oleh aku akan Allah dan Rasulullah. Ati'uni, ta'atlah olehmu, hei manusia, akan aku, ma ata'tullaha wa rasulahu, selama ta'atlah oleh aku akan Allah dan Rasul. Fa iza asaitullaha wa rasulahu, maka apabila derakalah oleh aku akan Allah dan Rasul, fala ta'ata li alaikum, maka tiada jenis taatlah bagiku di atas kamu. Fala ta'ata li alaikum, maka tidak jenis taatlah bagiku ni atas kamu. Kamu tak wajib taat dah atas aku apabila aku sudah derakakan Allah dan Rasul. Itu perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di sini kita taat ke pemerintah itu kalaulah pemerintah menyuruhkan kita bukan maksiat. Kalau menyuruhkan dengan maksiat, dengan deraka kepada Allah SWT, maka ini tidak wajibkan taat ke pemerintah itu. Tak wajib taat. Baik tu. Dan daripada Umar radhiyallahu anhu, dan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu, kataku, ini kata Umar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar akan daku ya Rasulullah daripada ini sultan, daripada ini raja. Minta Allah, minta Rasulullah, ini Sayyidina Umar minta Rasulullah khabarkan, yakni bagi tahukan daku ya Rasulullah daripada ini sultan, ini raja. Raja mana? Sifat pada kata sultan, ya hebatlah segala manusia baginya, bagi ini sultan. Yang gerunglah segala manusia baginya, bagi ini sultan, bagi ini raja. Macam mana kelakuan raja? Ya semua manusia tilik kepada dia tu perasaan gerung, perasaan takut kepada dia. Dan rendah baginya, bagi raja. Dan rendah mana? Dan merendah baginya, bagi raja itu, baginya, bagi sultan, raja tu, segala tubuh manusia oleh segala tubuh manusia. Manusia perasaan dia gerung kepada raja, dan manusia perasaan dia pasal rendah tubuh dia dengan raja kerana mulia. Apa ia? Ya ini sultan. Apa ia? Yakni sebab apa ia? Ya ini raja. Bolehnya hebat manusia, manusia gerungkan dia, dan manusia merendahkan diri kepadanya. Apa sebab? Sayyidina Umar tanya Rasulullah. Maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ini raja, bayang-bayang Allah pada bumi. Bayang-bayang Allah pada bumi, yakni raja-raja itu pengganti Allah pada muka bumi. Yakni raja itu pengganti Allah pada muka bumi. Demikianlah bayang kita, maka ialah bayang kita ni mengpengganti kita. Demikianlah bayang kita. Tu maka ia bayang kita ni pengganti daripada kita. Tu macam tu. Sebab kata bayang Allah, mana pengganti Allah. Bukan Allah tu ada bayang dah.
Nah, bayang-bayang Allah pada bumi, yakni pengganti Allah pada muka bumi. Tu pada muka bumi. Begitu juga bayang-bayang kita, pengganti kita daripada kita. Tu masalah tu. Maka apabila baik ia baik raja, maka baginya bagi raja pahala, dan atas segala kamu syukur. Kalau raja tu baik, pemerintah tu baik, tu bagi raja tu ada pahala, dan atas segala kamu, kaum muslimin, syukur, yang terima kasih. Dan apabila jahat pula raja tadi, dan apabila jahat raja, maka dosa atasnya tah raja ni, pemerintah. Kalau dia baik, bagi pahala dia. Kalau dia jahat, maka dosa atasnya, bukan atas rakyat. Lepas tu atas kita, dan atas kamu sabar. Dan atas kamu tu sabar. Sabar. Sabar atas keadaan raja tu jahat. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ganti daripada raja jahat dengan raja yang adil. Dengan sahabat kita sabar. Tu. Dan habis kat tu. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang melahirkan rakyat, itu rakyat tu. Siapa-siapa yang memeliharakan rakyat dan tiada dipeliharakan dengan amanah, tiada dipeliharakan dengan amanah. Mana dia pelihara dengan tak ada amanah, dengan rasa dia tu khianat. Tu. Dan tiada dipeliharakan dengan amanah. Tu. Dan nasihat daripada belakangnya. Nasihat. Apa nasihat belakang? Yakni tak terima nasihat daripada orang ke bawah. Tu. Ulah. Pergi tengok kita. Ikut mana? Pondok tu. Okey. Jom kita tengok Ustaz. Tengok saya. Ini dua orang. Pula apa pula? Hujan ni. Tengok molek ikut bendok. Kunis semula bendok dia sekar. Tu weh. Aku senang atas ni. Tu. Ni siapa-siapa yang melahirkan rakyat dan tiada peliharakan dengan amanah, dan tiada peliharakan rakyat itu dengan amanah, yakni dengan bahawa sedianya khianat, dan nasihat daripada belakangnya, tiada pula nasihat dari belakang. Apa? Ni Allah pada kata amanah. Dan nasihat apa? Dan tidak peliharakan dengan nasihat daripada belakangnya, belakang raja. Apa? Yakni tak terima nasihat daripada orang bawah tu. Dia pelihara dengan nasihat daripada belakang. Yakni tak terima nasihat daripada orang bawah. Tu macam mana orang tu? Nasjaya memici atasnya, atas siapa-siapa itu, rahmat Allah Ta'ala. Mana rahmat Allah Ta'ala sepik di atas dia. Macam tu kalau jadi pemerintah, ada rakyat kat bawah, mesti kita perintahkan dengan amanah. Dan pula mesti dengar perkataan daripada bawah. Apa yang katakan bagi kita. Ini orang yang ada rakyat. Tu. Nas memici atasnya, atas sesiapa rahmat Allah Ta'ala. Rahmat mana? Yang luas, sifat ada rahmat. Rahmat ni rahmat yang luas. Luas-luas bagi tiap-tiap suatu. Tu, rahmat Allah Ta'ala luas bagi tiap suatu. Maka rahmat Allah luas daripada marahan Allah. Luas daripada murka Allah.
Rahmati wasi'at min ghadabi. Rahmati, rahmat aku ni. Sebutlah hadis kursi. Rahmat aku ni luahlah ia daripada marah aku lagi, daripada murka aku lagi. Maka bagi siapa yang ada rakyat tapi meretah dengan tidak ada amanah dan tidak dengar daripada perkataan orang bawah nasihat kepada dia, maka dia ni dipicikkan sempit kata rahmat yang luas bagi tiap suatu. Tu. Kata Malik bin Dinar. Maka Malik bin Dinar ni daripada orang tabi'in. Malik bin Dinar ni minat tabi'ina, daripada orang tabi'in. Dia ni bukan sahabat. Dia tak sempat dengan Nabi, dia sempatkan dengan sahabat, maka dikatakan dia ni orang tabi'in. Barang siapa, yani siapa dah taat akan daku. Taat akan daku mengikut perintah aku. Mudah-mudah. Barang siapa taat akan daku, mana barang siapa mengikut perintah aku jadi akan mereka itu. Ada kitab jatuh tu. Tu. Aku jadi akan mereka itu, akan siapa-siapa tu. Ada. Aku jadi akan mereka itu barang siapa tu. Atas siapa tu rahmat. Tu dia. Aku jadikan mereka itu atas barang siapa itu. Atas barang siapa tu rahmat. Dan barang siapa maksiat akan deraku, yakni deraka akan daku, aku jadikan mereka itu barang siapa atas barang siapa itu seksa aku. Baca lakah cepat habis sikit. Tu lakah. Kata Malik bin Dinar, aku dapat setengah yang diturun pada langit. Gitu lakah. Dia cepat habis sikit. Cepat kotak sikit. Kalau lakah tu. Aku dapat setengah yang diturun pada langit. Firman Allah Ta'ala, aku raja bagi segala raja-raja hati segala raja. Pada tanganku, pada perintahan aku. Gitu. Pada tanganku, pada perintahanku. Tu aja tak. Aku dapat setengah yang diturun daripada langit. Firman Allah Ta'ala, aku raja bagi segala raja-raja, hati segala raja-raja. Mana aku Malikul Amlak. Malikul Amlak ni raja bagi segala raja-raja. Siapa dia? Aku, iaitu Allah. Aku tu Allah, aku raja bagi segala raja-raja. Hati segala raja pada tanganku, yakni pada perintahanku. Siapa aku? Yakni Allah. Tu dia. Maka barang siapa taat akan daku, yakni mengikut perintah aku jadi akan mereka itu barang siapa atas barang siapa tu rahmat. Dan barang siapa mengikut akan daku, yakni akan Allah Ta'ala lah aku tu, aku jadikan mereka itu barang siapa atasnya atau barang siapa seksaku. Tu. Maka jangan membimbang akan kamu, akan lidah kamu. Maka jangan membimbang akan kamu, akan lidah kamu. Jangan memaki-maki raja. Tu. Jangan membimbangkan akal kamu, akal lidah kamu tu. Maka jangan. Yakni tetapi. Maka dengan tetapi. Maka jangan, yakni tetapi. Jangan membimbang akan kamu, akal lidah kamu tu. Jangan memaki-maki raja. Tu. Dan tetapi taubat kamu kepada Allah. Dan tapi taubat kamu kepada Allah, bahawa dilembut akan hati mereka raja-raja atas kamu. Jangan maki-makikan raja. Kerana raja pun bukan kata Allah. Kalau boleh raja yang adil, syukur. Kalau raja yang jahat, maka sabar. Mudah-mudahan dengan kita sabar, Allah Ta'ala akan gantikan pemerintah yang lain pula. Tetapi belakang istidrak pada kata jangan. Gitu Bukan maka mana tetapi dah.
Maka jangan membimbangkan kamu akal lidah kamu tu. Jangan membimbang, jangan memaki-maki raja. Sungguh pun jangan membimbang dan tetapi. Tu. Istidrak pada kata jangan membimbang, jangan menggaduh, jangan bergenala. Tu boleh juga membimbang, menggaduh ke kamu ke lidah kamu, jangan maki-maki ke raja. Dan tetapi taubat kamu kepada Allah, bahawa dilembutkan hati mereka itu raja-raja atas kamu. Bahawa lembutkan hati, yakni supaya Allah melembutkan hati mereka itu raja-raja atas kamu. Tu makna gitu. Tu mana? Tetapi taubat kamu. Apa taubat kamu? Yakni pinta oleh kamu kepada Allah. Tu taubat kamu. Tetapi taubat kamu kepada Allah, yakni pinta oleh kamu kepada Allah, bahawa dilembut akan hati mereka itu atas kamu. Bahawa dilembut, yakni supaya Allah melembutkan hati mereka itu raja-raja atas kamu. Minta begitu. Sekarang raja ni ingatlah yang jadi raja-raja pemerintah semua. Kalau kita dapat raja yang jahat, pemerintah yang jahat, maka kita sobat. Kalau dapat yang baik, kita syukur. Jangan maki-makikan dia. Supaya dan kita taubat pada Allah, peminta pada Allah, minta Allah gantikan. Dia minta Allah melembutkan hati mereka. Hati raja-raja, hati pemerintah. Dan sayogianya bagi raja-raja, yakni wajib bagi raja-raja mengingatkan diri raja. Dan sayogianya wajib bagi raja-raja mengingatkan diri raja dan mengira-ngirakan ayat Quran ini. Mana? Iaitu ayat Quran ini. Firman Allah Ta'ala, Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Tu raja, ingatkanlah ayat ni. Ayat ni ya Allah Ta'ala firman dalam Quran ni. Hei raja-raja, mana ni ayat ni? Ayat mana ni ayat? Hei Daud, hei Nabi Daud alaihissalam. Daud tu Nabi. Hei Daud, hei Nabi Daud alaihissalam, bahawasanya kami jadikan dikau khalifah pada bumi, yakni pengganti pada muka bumi. Maka hukumkan oleh kamu antara manusia dengan hukumnya sebenarnya hukum. Jangan hukum dengan manusia dengan hukum tak sebenar. Hukum dengan sebenar. Dan jangan mengikut hawa nafsu. Jangan mengikutkan hawa nafsu. Maka jadi sesat kau. Maka sebab itulah, sebab mengikut hawa nafsu tu, jadi sesat engkau tu. Maka sebab itulah, sebab mengikut hawa nafsu itu, jadi sesat engkau daripada jalan Allah Ta'ala. Maka hei raja-raja, ingatkanlah firman Allah Ta'ala yang ini ni. Dan setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu itu, siapa dia? Setengah pada orang yang mengikut hawa nafsu itu, yang ikut nafsu itulah hawa nafsu, era nafsu. Siapa? Iaitu orang yang mengikut hawa nafsu, orang yang ikut era nafsu dia tu, bahawasanya tak ada rajuk tu, al-hal wa sya'na. Bahawasanya al-hal wa sya'na, tak ada rajuk, tak ada tempat kembali. Jika hadir dua orang yang berbantah-bantah, atau dua orang berkelahi pada hadapan orang yang mengikut hawa nafsu. Tu setengah orang mengikut hawa nafsu. Jika hadir, mana jika ada dua orang yang berbantah-bantah atau dua orang berkelahi
pada hadapan orang yang mengikut hawa nafsu. Maka berkehendak pada hati orang yang mengikut hawa nafsu, yang benar itu bagi orang jadi kasihnya orang. Tu. Maka berkehendak pada hati tiap orang tu, yang benar itu bermula yang benar itu. Tu. Tertentu bagi orang dikasihnya raja. Tertentu belakang menjadi khabar. Bagi itu takluk pada tertentu belakang. Yang benar itu mubtada. Maka berkehendak pada hati orang mengikut hawa nafsu. Berkehendak apa? Kehendak ini. Yang benar itu bermula yang benar itu. Tertentu bagi orang jadi kasihnya orang. Itu mana tertentu belakang menjadi khabar. Bagi itu takluk atau bergantung bersakuk dengan tertentu belakang. Tu i'rab dah tu. I'rab dah khabar. Tu. Orang mana? Orang yang dia kasih. Maka orang dia kasih itulah dia menghukumkan dengan betul. Walaupun dia tu salah, tapi dia hukum dengan betul. Ini dalil ataupun ketanaan alamat kata orang tu mengikut hawa nafsu. Dia hukumkan dengan kekasih dia, dengan nafsu dia. Walaupun orang yang dia kasih tu salah, tapi dia tak hukum dengan salah. Tu, hukum dengan betul. Itulah tu tandaan orang mengikut hawa nafsu. Dan kerana yang benar itu tertentu bagi orang dikasih, sebab ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dengan sebab inilah, sebab yang benar itu tertentu bagi orang dikasih, sebab ditanggal mana? Ditercabut, diterjatuh kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Sebab hukuman dia tu tidak adil. Dia pilih orang dia kasih. Maka nasabah itu digugurkan dia jadi raja. Tu ditanggal, tercabut, tergugur dia jadi raja. Dan yang demikian ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam ni, bahwasanya beberapa manusia daripada ahli jaradah, beberapa manusia daripada ahli jaradah, apa? Yakni isi negeri isterinya Nabi Allah Sulaiman, badal badannya. Isi ahli negeri mana ahli negeri isterinya Nabi Allah Sulaiman. Nama isteri Nabi Allah Sulaiman ni Jaradah. Maka Jaradah ni ajam, bukan Arab. Kalau balik bahasa Arab kan Jaradah kan mana apa? Mana belalang, tapi bukan ni. Ni Jaradah ni ajam. Ajam ni mana bukan Arab. Bukan Arab nah, Jaradah. Maka adalah yang Nabi Allah Sulaiman ni terlebih kasih perempuan kepadanya, kepada Nabi Sulaiman. Berhukum mereka itu kepada Nabi Sulaiman. Berhukum mereka itu yakni minta berhukum. Berhukum mereka itu yakni minta berhukum mereka itu, isi negeri isteri ni, kepada Nabi Sulaiman serta orang lain. Serta orang lain, apa orang lain? Iaitu orang yang mendakwa. Serta orang lain, siapa orang lain tu? Yakni al-mudda'i, orang yang mendakwa. Maka kasih bahawa menang bagi isi negeri Jaradah sebenarnya, yakni dengan sebenarnya. Maka kasih Nabi Sulaiman ni bahawa dimenangkan bagi isi negeri Jaradah sebenarnya dengan sebenar. Padahal dakwaan dia tu tidak ada saksi. Dakwaan saja tapi saksi tak ada. Dakwaan tadi. Tapi Nabi Sulaiman kasih perasaan dia bagi benar ke isi negeri isteri Jaradah tu. Dengan sebab tu maka menghukumkan bagi mereka itu
maka menghukumkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bagi mereka itu, bagi isi negeri Jaradah ni dengan betul. Dengan sahabat dia kasih dan isteri dia hukumkan bagi ahli negeri, bagi isteri Jaradah ni dengan betul. Menghukumkan bagi mereka itu, yakni dengan betul. Apabila hukumkan dengan betul, maka bala akan dia ke Sulaiman. Apa maka bala? Maka dibala akan dia ke Nabi Sulaiman dengan ditanggalkan kerajaan Sulaiman, dengan digugurkan dan ditercabukkan kerajaan Sulaiman dengan sebab hukuman tidak adil. Hukuman dia membenarkan isi negeri isteri itu membenar dengan tidak ada saksi. Membenar tadi dengan tidak ada saksi. Padahal dakwaan kalau tidak ada saksi tak boleh diterimakan ya. Akan tetapi Nabi Allah Sulaiman ni, dia dengan sahabat kasih kepada isteri dia, dia hukumkan perkara tu walaupun tidak ada saksi pun dia hukumkan dengan benar. Walaupun Nabi sekalipun apabila hukum dengan tak benar, maka tanggal kerajaan dia, tercabut kerajaan dia. Macam kita sekarang lah, kalau tak benar, hidup tak benar, nanti orang berlarak lah. Macam-macam lah keadaan dia tu. Dan kata Muqil bin Yasar, Muqil anak Yasar, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada seorang hamba yang diberi pemelihara akan rakyat seorang hamba. Tiada daripada seorang hamba yang diberi memelihara akan rakyatnya rakyat seorang hamba. Tiada beri nasihat akan rakyat rakyat seorang hamba. Tiada mencium ia seorang hamba itu akan bau syurga. Akan bau syurga. Sebab tu orang apabila diberi kemelihara rakyat, dia kena beri nasihat kepada rakyat. Kalau dia tak beri nasihat kepada rakyat, maka dia ni tak akan cium bauan syurga. Bukan nak masuk syurga, cium bauan syurga pun tak dapat bau. Masuk syurga jauh lagi lah. Sebab itulah orang jadi pemerintah ni bukan sedap tu. Kalau turut hukum syariat je, berat tu tanggungjawab dia tu. Tapi kalau kita tilik betul gaji tu, alhamdulillah lah, banyak lah tu. Dapat betul gaji ni, banyak ni, alhamdulillah lah. Tapi kalau kita tilik tanggungjawab kita tu, seorang diberi pemelihara ke rakyat, tiada memberi nasihat ke rakyat, tak pernah beri nasihat kepada rakyat, duduk makan gaji ya. Rakyat tu jadi macam mana, jadikanlah asal aku perut kenyang dapat gaji sudah. Kau lah gajah nak sesak nak makan pun tak ada, biar aku duduk gini ya. Kata rakyat tak semayang pun tak apa, asal aku boleh makan sedap. Kalau macam ni Nabi kata, tiada mencium ia, tiada dapat mencium ia seorang hamba itu akan bau syurga, akan bauan syurga. Maka bauan syurga ni sebelum daripada kita nak masuk dia tu, 500 tahun perjalanan tu dah dapat bauan dah dapat bauan syurga. 500 tahun perjalanan. Maka bagi orang yang tidak ada tanggungjawab di atas rakyat dia ni, biar begitulah, tak semayang pula lah. Dia ni tak akan bau syurga. Sampai kamu duduk pondok tu, aku duduk buih nak salam murih rasa duduk murih kat aku. Gitu aku buih. Kalau kehalak muda ikut nak naik atas berabung 7 pun tak apa, nak naik 40 pun tak apa. Siap sini. Ikut kamu nak buat gapo, tak subuh tak apa, tak semayang tak apa. Aku tempat nyanyo hari tu. Mung tak apa, nyanyo dah. Gitu dia. Ingat baik tu. Ni tak bau syurga. Macam mana masuk syurga? Bau tak bau dah. Ni ingatlah orang yang ada pemerintah tu. Orang yang ada rakyat mesti kena bagi nasihat. Jangan biar begitu lah. Dari riwayat daripada hadis
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memerintah pekerjaan muslimin. Tu. Barang siapa, barang siapa. Kalau setengah bangsa sesiapa, hak tulah ya tu. Barang siapa dengan sesiapa tu sama ya. Tapi cakap apa bahasa tak sama. Tempat kita ni barang siapa, kalau pergi kat Malaysia tu siapa-siapa. Gitu ya. Hak tulah je tu. Barang siapa merentahkan pekerjaan muslimin. Tu. Barang siapa memerintahkan pekerjaan muslimin, memerintah sesuatu, akan sesuatu daripada hukum. Sesuatu yakni daripada hukum. Kemudian diberi akan mereka itu muslimin nasihat. Kemudian tiada diberi akan mereka itu muslimin yang kata pekerjaan muslimin, akan tetapi dia tak pernah beri kepada mereka itu muslimin nasihat. Seperti ia nasihat kepada isi rumahnya. Seperti ia yang barang siapa nasihat kepada isi rumahnya. Siapa isi rumah? Tu. Kalau isi rumah, ahli rumah dia tu. Apa makna dia? Yakni dia tak nasihat kepada rakyat dia itu seperti nasihat kepada ahli rumah dia. Tu ada gitu. Tiada memberi nasihat, tiada diberi akan mereka itu muslimin nasihat seperti ibarat siapa nasihat kepada isi rumahnya. Apa? Yakni dia tak pernah nasihat kepada rakyat dia seperti nasihat kepada ahli rumahnya. Tu apa? Seperti suruh semayang, suruh puasa, suruh keluarkan zakat. Tak pernah suruh macam tu. Tak pernah nasihat apa-apa tu. Maka iyo ibarat siapa? Jawab orang siapa ni? Maka iyo ibarat siapa? Mesediakan, mencadangkan, membuatkan tempatnya, tempat barang siapa? Apa tempat? Yakni tempat tempat mendiami. Maka ia orang siapa? Mesediakan, yakni mencadangkan dan membuatkan tempat barang siapa? Yakni tempat mendiaminya barang siapa? Di dalam neraka. Ni weh. Tu. Di dalam neraka. Dengan sebab ni raja-raja mesti kena ada penasihat dia. Kalau dia tak pandai nasihat, dia bagi penasihat dia tu, bagi tahu dekat rakyat dia. Ada pengganti dia. Tu mesti kena ada macam tu. Kalau tidak nyanyalah pemerintah-pemerintah. Dari riwayat pada Abdul Rahman bin Samurah. Dan riwayat daripada Abdul Rahman bin Samurah, kata Abdul Rahman bin Samurah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagiku, yakni bagi Abdul Rahman bin Samurah, baca Samurah nah, jangan kamu pinta jadi wali memerintah ke manusia. Sekarang ni memilih. Jangan kamu pinta jadi wali, jadi pemerintah, memerintahkan manusia. Jangan. Maka bahwasanya jika diberi akan dia, akan wali bagi engkau, maka bahwasanya jika diberi akan dia, akan wali bagi engkau, diberi dengan tiada meminta. Dengan tiada meminta. Apabila diberikan dengan tidak minta. Tu. Apa? Yakni engkau tak ada kehendak sama sekali. Yakni engkau tidak kehendak sama sekali. Tetapi orang melantikkan engkau juga. Tu. Yakni engkau tidak kehendak sama sekali, tetapi orang melantikkan engkau juga.
maka hendaklah tanggunglah oleh engkau kerana Allah Ta'ala. Tu kerana Allah Ta'ala. Maka hendaklah menanggunglah oleh engkau. Tu. Maka hendaklah menanggunglah oleh engkau. Kerana Allah Ta'ala menolong engkau ketika itu. Tu makna gitu. Tu. Tiada meminta apa? Yakni engkau tidak kehendak sekali-kali. Tetapi orang melantikkan engkau juga. Maka hendaklah engkau menanggungkan dia. Kerana Allah Ta'ala menolong akan dikau pada ketika itu. Tu. Kerana Allah Ta'ala menolong akan dikau pada ketika itu. Tu. Mana kita jadi bukan dengan kita minta, kita dijadikan pemerintah dengan dilantikkan oleh orang. Kita tak ada nak, tapi orang lantik. Maka ini kita tanggunglah. Apabila kita tanggung, ditolong Allah akan dikau atasnya, atas memerintah akan manusia. Tu, ditolong Allah akan dikau atasnya, atas memerintahkan manusia tu Allah Ta'ala tolong. Sebaliknya kalaulah kita minta nak jadi. Nah, dengan bahala ada apa? Pilihan tu pilihan ni macam-macam lah. Maka ini kalau mafhum di perkataan ni tidak ada pertolongan daripada Allah. Tu. Payah pemerintah tak minta sekarang. Nah, dan jika diberi akan dikaukan wali ke pemerintah dengan meminta. Seperti kita ada mengundi. Kita buat mengundi. Tu macam tu. Dan jika diberi akan dikau wali akan pemerintah ni bagi dengan meminta. Seperti kita buat mengundi. Mengundikan nombor 1, nombor 2 mengundi. Yang itu diserahkan dikau kepadanya, kepada Allah Ta'ala tu berhukum. Diserahkan dikau kepadanya, kepada Allah. Serah pada Allah. Untuk berhukum tu serah pada Allah. Adapun kelebihan adil, habis yang tu. Kalaulah kita tengok pemerintah tu tak ada nak adil mana, kita bagi nama wak mengundi tak apa tu. Tu wak mengundi tak apa, kerana kita nak perintahkan jadi adil. Biarkanlah kita serah pada Allah Ta'ala tu. Adapun kelebihan adil, ketahui olehmu bahawasanya adil malik itu, adil malik itu, adil raja itu mewajibkan kita kasih akan dia, akan malik, akan raja. Dan zalim malik itu, dan zalim malik itu mewajibkan kita bercerai-cerai daripada raja. Tu bercerai-cerai. Apa bercerai-cerai? Yakni tak boleh kita duduk bersekedudukan dengan dia. Tu bercerai-cerai padanya, yakni tidak boleh kita bersekedudukan dengan dia atau duduk sekali dengan dia. Tu tak boleh duduk sekali dengan tu, nak bercerai-cerai. Kalaulah dia zalim. Dan afdal zaman itu zaman raja adil. Dan bermula afdal zaman itu, bermula yang terlebih baik masa itu. Tu zaman Raja Adil ialah masa Raja Adil. Sabda Nabi SAW bahawasanya amal imam yang adil pada rakyatnya, rakyat imam. Bahawasa amal imam ni apa? Buat amalan imam, amalan raja yang adil pada rakyat raja. Sehari dia buat amal, tapi raja ni orang yang adil dengan rakyat dia, terlebih afdal, terlebih banyak pahala daripada amal orang yang adil pada ahlinya, ahli orang 100 tahun. Tu kelebihan dia, kelebihan raja adil. Dan lagi sabda Nabi SAW, adil imam sesaat.
Nah, adil imam sesaah. Tu. Maka sesaah ni boleh ihtimal banyak ni. Sesaah, ada sesaah diterjemah dengan makna 1 jam. Ada sesaah diterjemah dengan 1 minit. 1 minit. Pada istilah cakapan sahaja. Tu saah, 1 saah. Tu 1 jam atau 1 minit pada istilah cakapan sahaja. Adapun maknanya pada lughah, pada bahasa Arab, iaitulah qit'atun minaz zaman, 1 potong daripada masa. Itu sesaah. Sampai saah tu diterjemahkan dengan makna 1 jam pun ada, atau 1 minit pun ada pada istilah cakapan sahaja. Adapun maknanya pada lughah, pada bahasa Arab, iaitulah qit'atun minaz zaman, 1 potong daripada masa. Itu sesaah. Adil imam sesaah, adil imam 1 masa. Terlebih kebajikan daripada ibadat 60 tahun. Oh, banyak. Lebih baik daripada kebajikan ibadat apa? Terlebih baik daripada ibadat 60 tahun tu mana lebih kebajikan. Terlebih kebajikan mana terlebih baik daripada ibadat 60 tahun. Dan lagi doa imam yang adil tiada ditolak, yakni diterima semata-mata. Tu doa raja yang adil. Dan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata ya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bagi Ka'ab, berkata bagi Ka'ab, khabarkan olehmu daripada syurga jannat adnin. Khabarkan olehmu, bagi tahu olehmu, hei Ka'ab, daripada syurga, daripada isi syurga jannatu adnin. Maka berkata ia ya Ka'ab, hei Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin, tiada duduk padanya, pada jannatu adnin, pada syurga jannatu adnin ni, melainkan Nabi atau Siddiq, orang bersangat tak benar. Tidak boleh mendiami, tu tiada duduk. Tiada duduk padanya, tiada mendiami padanya pada syurga jannat adnin ni, melainkan nabi-nabi masuk syurga jannat adnin. Atau Siddiq, Siddiq ni orang bersangat tak benar. Orang bersangat tak benar. Tu. Atau syahid, orang mati syahid. Syahid dunia akhirat. Atau imam yang adil, boleh duduk dalam tu. Imam yang adil, imam yang betul. Kata Umar, tiada aku nabi dan sanya aku benar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada aku imam adil, dan bahawa aku harap bahawa tiada aku zalim. Tu padahal umat tak ada dah lah pemerintah yang adil dia ni. Umat ni tiada aku nabi, aku ni bukan nabi, dan sanya aku benar, dan sanya dan bahawa aku benar. Aku benar mana aku membenar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada aku imam adil ni, dan tiada aku yakni umat ni kata, dan tiada aku imam adil, dan bahawasanya aku ni harap bahawa tiada aku zalim. Tu kata begitu. Ini berkata Sayyidina Umar. Dan ada pun syahid, maka di mana bagiku dengan syahid. Maka di mana bagiku dengan syahid. Apa di mana bagiku? Yakni tak boleh aku nak bersifat dengan syahid. Maka di mana bagiku dengan syahid, yakni tak boleh aku nak bersifat dengan syahid. Adapun raja yang adil, aku harapnya aku ni tidak zalim. Itu kata Umar. Kata Hasan pula, maka jadikan dekat Umar Allah Siddiq.
dan syahid yang menghukum dengan adil. Tu. Maka jadi ketika Umar Allah oleh Allah siddiq, orang yang siddiq, orang yang sangat benar, dan syahid. Dan syahid. Tu. Yang menghukum dengan adil dan yang menghukum dengan adil, gitu. Dia sia kata, aku syahid tak dapat, aku tak jadi adil, aku tak jadi siddiq. Tapi yang dia kata tak tu boleh jadi semua. Dia boleh jadi siddiq, boleh mati syahid, dan dia tu orang yang menghukumkan dengan adil. Bertanya Iskandar akan hukama ahli Babil. Bertanya Iskandar akan hukama, bertanya ni mana tanya, bersoal. Bersoal Iskandar, nama raja, akan hukama ahli Babil. Apa yang terlebih baik pada kamu, berani atau adil? Apa yang terlebih baik pada kamu? Apa? Berani atau adil? Hal lebih baik pada kamu. Jawab mereka itu hukama ahli Babil. Jawab mereka itu hukama ahli Babil, apabila dipakainya akan kami adil. Apabila dipakainya akan kami adil, terkaya daripada berani. Tu. Apa yang dipakai? Jadi apabila bersifat oleh kami akan adil, gitu. Apabila dipakainya akan kami adil, apa? Yakni apabila bersifat oleh kami akan adil, terkaya, terkayalah oleh kami daripada berani. Tu. Telah memberi surat oleh setengah daripada umman, gitu. Telah memberi surat setengah pada Umar bin Abdul Aziz, mengadu-ngadu kepadanya daripada binasa negeri dan memohonkan dia harta supaya dibaiki akan dia. Habislah tu, kita dah habislah. Terkaya daripada berani, terlepas daripada berani, itu dia. Apabila ada adil, tu. Apabila ada adil ni, mana terkaya, terlepas daripada berani. Tu. Tapi itu adil itulah penting. Tu habis. Telah memberi surat setengah da Umar bin Abdul Aziz. Umman, baca itu. Ada sabdu tahmim, umman. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.